Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang mendengar podcast Buku Membuka Dunia dari Labuan ke Alam Fikiran, sebuah platform yang membawa anda meneroka bagaimana buku mampu membentuk pemikiran, mengubah reputasi dan membuka peluang seluas dunia, bermula dari bumi tercinta Labuan. Saya Darul Syauki bin Irham. Saya Nur Dania Rizky. Kami akan menemani anda dalam episod khas sempena Pesta Buku Labuan, di mana pada petang ini kita akan berbicara tentang peranan buku dalam kehidupan masyarakat kita dan bagaimana budaya membaca boleh membawa kita ke tahap yang lebih tinggi, bukan sahaja sebagai seorang individu, tetapi juga sebagai sebuah komuniti. Dalam episod ini, kami berpeluang menjemput dua tetamu istimewa yang cukup dekat dengan dunia buku dan pendidikan. Panel pertama kita ialah Puan Suryani Ellen Rice Oxley, seorang pelukis yang aktif, berkongsi karya dan berpengalaman menerusi berbagai platform. Panel kedua pula ialah Tuan Yahya bin Ahmad Udin, seorang figura hebat di wilayah Persekutuan Labuan. Untuk memulakan perbincangan kita, saya ingin berkongsi maksud tajuk podcast kita pada hari ini. Buku Membuka Dunia dari Labuan ke Alam Fikiran. Membawa maksud bahawa biarpun kita berada di pulau kecil seperti Labuan ini, buku mampu membawa kita menjelajah seluruh dunia. Bukan secara fizikal, tetapi melalui ilmu, pemikiran dan imajinasi. Buku membuka pintu kepada dunia yang luas dan tidak terbatas, membawa kita dari halaman ke halaman, dari pengalaman ke pengalaman, dan akhirnya memperkaya cara kita berfikir. Buku adalah jambatan dari tempat kita berdiri pada hari ini ke dunia luar yang penuh dengan ilmu dan inspirasi. Baiklah, soalan ini tertuju kepada panel pertama kita, iaitu Puan Suryani. Dalam era digital sekarang, bagaimana Puan melihat cabaran dan peluang untuk menarik minat generasi muda Labuan supaya terus mencintai buku dan pembacaan? Silakan Puan. Terima kasih adik Diana. Baiklah, dalam dunia sekarang ini, kemajuan digital sebenarnya banyak membantu murid-murid pelajar untuk berpeluang menimba lebih banyak ilmu melalui pembacaan buku-buku, kerana saya percaya sekarang banyak buku yang diterbitkan dalam bentuk e-book, ya. Namun terdapat juga cabaran di mana mungkin ada setengah pembaca dia tidak dapat touch secara langsung buku tersebut, ya. Jadi dari segi hands on tu mungkin satu cabaran, tapi walau bagaimanapun ianya boleh diatasi kerana dunia teknologi menyediakan pelbagai kemudahan, yang mana mungkin ada buku yang kita boleh dengar bunyi, kan, boleh ada berlaku pergerakan, dan secara yang tidak langsung itu akan menarik lebih ramai generasi muda untuk minat membaca. Saya sangat setuju dengan idea Puan kerana era digital sekarang sangat mencabar minat membaca generasi muda akibat gadget dan media sosial. Namun, peluang wujud melalui aplikasi interaktif, e-buku dan program membaca kreatif. Pendekatan inovatif mampu menghidupkan semula budaya membaca dalam kalangan belia Labuan secara berkesan. Baiklah, kita sambung kepada soalan kedua. Adakah Puan mempunyai buku yang benar-benar mengubah cara Puan berfikir? Boleh kongsikan bersama kami? Silakan Puan. Baiklah, saya ada menghasilkan beberapa buah buku. Namun berdasarkan pengalaman peribadi saya, salah satu buku yang benar-benar mengubah cara berfikiran saya ialah buku kajian tindakan teknik 12 langkah, di mana di dalam buku itu diterangkan dengan jelas bagaimana
bukan hanya guru ya, malahan murid-murid kan dan juga ibu bapa boleh menggunakan 12 teknik tersebut untuk mereflek amalan terdahulu bagi tujuan penambahbaikan. Dan impaknya ialah saya dapat melihat pembaca yang membaca buku saya itu dapat menambah baik amalan mereka yang berkaitan terutamanya kalau guru pengajaran mereka dan kalau murid pembelajaran mereka lah. Jadi kebaikan yang saya lihat hasil daripada penulisan buku itu saya rasa satu rahmatlah buat saya sebagai penulis. Terima kasih. Wah, sungguh menarik dan menyentuh hati saya sebagai seorang pelajar akan perkongsian yang telah dikongsikan oleh Puan Suryani sebentar tadi. Baiklah, kita beralih kepada panel kedua kita. Seorang yang hebat dan mempunyai karismatik di mata saya. Untuk itu, saya ajukan soalan pertama saya kepada beliau. Soalan pertamanya adalah, apakah peranan Pesta Buku Labuan dalam membuka akses kepada bahan bacaan yang berkualiti kepada masyarakat setempat? Silakan Tuan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Adik Darwish yang bagi saya sangat ceria pada petang ini. Alhamdulillah, apabila kita bercakap dengan Pesta Buku Labuan atau ringkasnya PBL, Pesta Buku Labuan buat julung-julung kalinya diadakan di wilayah Persekutuan Labuan. Pesta Buku Labuan yang dianjurkan pada tahun ini, iaitu pada tahun 2025, merupakan satu penganjuran kolaboratif yang melibatkan penerbit UMS, ya, Perbadanan Labuan dan juga Jabatan Pendidikan Labuan. Sebenarnya di Labuan ini merupakan satu pulau yang kecil, tetapi komuniti yang menjadi penghuni di dalamnya berjiwa besar untuk sentiasa mengakses ilmu dari masa ke semasa bagi mempertambah daya pemikiran dan pengetahuan mereka. Jadi pesta buku yang dianjurkan di Labuan ini sebenarnya satu medan yang boleh dijadikan sebagai akses kepada seluruh komuniti di Labuan, sama ada para ibu bapa, anak-anak murid, guru dan sebagainya. Kerana ini merupakan ruang untuk kita mendapat buku-buku yang terkini, ya, dan buku-buku yang mungkin kita tidak pernah jumpa di tempat lain, tetapi di sini kita dapat mendapatkan buku-buku yang mempunyai peminat yang tinggi, audiens yang ramai dari segi bacaannya. Pesta buku di Labuan ini yang menariknya ialah apabila diadakan potongan harga. Apabila saya bersama dengan para tetamu yang lain meninjau semua gerai yang ada di sekitar Anggrek Square ini, kita mendapati bahawa buku-buku yang dijual adalah buku-buku yang harganya sangat istimewa. Mungkin adik Diana, Cik Surin sendiri dan juga adik Darwish, ya, boleh mendapatkan buku-buku sesuai dengan level kita masing-masing dengan harga yang sangat istimewa. Jadi lepas ini kepada para audiens yang mungkin tidak mengetahui bahawa inilah sebenarnya pesta buku yang menawarkan harga yang sangat menarik. Dan ya, kalau kita ingin mendapatkan buku tentang negara jiran kita, negara Brunei Darussalam, kita boleh ke gerai pempamer, ya, yang mempamerkan idea dan pemikiran serta maklumat tentang budaya, kebudayaan serta sosial daripada negara Brunei Darussalam dengan harga yang sangat murah. Ya, jadi ini merupakan satu peluang dan ruang untuk kita mendapatkan buku-buku yang pastinya setahun sekali kita buat di wilayah Persekutuan Labuan. Ya, Darwish, ada soalan yang lain? Okey. Tuntasnya daripada yang Tuan utarakan sebentar tadi, dapatlah dikatakan bahawa Pesta Buku Labuan memudahkan akses bahan bacaan berkualiti melalui pameran, wacana serta kios interaktif. Ia mengukuhkan budaya membaca, menyemarakkan minat ilmu dan menyatu padukan komuniti tempatan. Baiklah, soalan yang kedua pula, Tuan. Ya, Darwish. Bagaimanakah Tuan melihat hubungan antara tabiat membaca dan pembangunan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar? Silakan Tuan. Sebenarnya seorang pelajar yang berfikiran kritis
seorang pelajar yang bagus, ya, cara dia berfikir, cara dia bertindak adalah mempunyai hubung kaitnya dengan sejauh mana ia mendekatkan dirinya sebagai orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu datangnya daripada orang yang suka membaca. Apabila dia membaca, dia akan dapat mencampah mindanya dengan pelbagai pengetahuan. Sama ada pengetahuan yang tidak didapatinya daripada sekeliling persekitarannya, tetapi ia boleh dapat melalui apa yang dibacanya daripada buku-buku. Jadi maknanya, apabila kita ingin menjadi seorang yang berpengetahuan, berilmu, ia perlu dimulai dengan membaca. Sebab itu saya ingin menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan melalui bahagian sektor dan teknologi pendidikan sangat berinisiatif. Dari tahun ke tahun kita tambah baik tentang anugerah atau konilam umpamanya. Jika dulu murid-murid yang dianugerahkan sebagai konilam itu dilihat dari segi peningkatan ataupun jumlah bahan bacaan, tetapi kita harus berkembang dan sentiasa menambah baik. Konilam yang ada di peringkat sekarang ini bukan saja yang perlu membaca, tetapi dapat mempraktikkan apa yang dibacanya itu dengan tas-tas yang diberikan. Saya nak berkongsi Darwish, untuk tahun 2025 ini wilayah Persekutuan Labuan Johan tokonilam peringkat kebangsaan, kerana dalam tempoh 3 tahun beliau berkecimpung dalam dunia ilmu melalui pembacaan serta sentiasa proaktif untuk mendapatkan ilmu-ilmunya yang melalui bahan yang dibacanya. Jadi banyak sebenarnya manfaat, ya, dan korelasi yang jelas antara murid-murid yang baik, murid-murid yang ada talent dari segi pencapaian akademik itu juga adalah disumbangkan oleh murid yang suka membaca. Membaca ini kalau saya ditarik perhatian audiens yang berada di Anggrek Square pada petang ini, rakyat Malaysia mengikut rekod bacaan membaca dalam 2,5 halaman 1 tahun. Ini merupakan salah satu perkara yang kita nampak ukuran kita sebagai sebuah negara yang ingin menjadi sebuah negara maju jika dibandingkan dengan Jepun yang membaca 20 halaman dalam tempoh 1 tahun. Julatnya sangat besar. Jadi ini membuktikan bahawa apabila kita ingin menjadikan negara kita sebagai negara yang berilmu, ia bermula daripada rakyatnya yang suka membaca. Kalau kita pergi Jepun, ya Jepun di mana-mana saja kita dapat melihat masyarakat Jepun yang sentiasa mendekatkan diri mereka dengan dunia bacaan. Buku ada sentiasa di tangan dan juga sentiasa berinovasi untuk menjadi seorang yang berilmu. Ya, jadi rasanya itu saja Darwish. Okey. Terima kasih Tuan atas idea bernas yang telah diutarakan dalam podcast kita pada petang ini. Iya, terima kasih, sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan berakhirnya soalan kedua sebentar tadi, maka tamatlah podcast kita pada petang ini. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini menjadi inspirasi kepada para pendengar untuk terus membaca, terus menulis dan terus membuka dunia melalui buku. Kepada anda yang sedang mendengar, jangan lupa untuk mengunjungi Pesta Buku Labuan. Temui pelbagai bacaan menarik dan mungkin temui diri anda yang baharu melalui halaman-halaman buku yang bakal anda baca. Saya dari Syauqi bin Irham, saya Nurdania Rizkin, mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam episod khas pada kali ini. Salam hormat dan selamat membaca. Sekian, jumpa lagi.